Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'lim, seterusnya hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita yang telah begitu lama tertangguh, hadirin dan hadirat. Tetapi tertangguhnya majlis kita ini adalah bukan disebabkan oleh penganjur, akan tetapi ia adalah kelemahan dan kekurangan daripada saya sendiri selaku penyampai perkongsian, kerana pada tarikh-tarikh yang kita dijadualkan, iaitu pada hari Sabtu minggu yang pertama dan Sabtu minggu yang ketiga, jadi saya ada dalam tempoh sebulan lebih ni ada beberapa kekangan sedikit. Oleh kerana itu saya tidak dapat mengadakan majlis ilmu secara dalam talian kita sebagaimana yang ditetapkan. Jadi saya minta, walaupun sebenarnya yang lebih tepat hari Sabtu minggu yang kedua dan minggu yang keempat kuliah kita, tetapi saya minta untuk minggu ini, iaitu walaupun hari Sabtu minggu yang ketiga, tetapi kita tetap mengadakan majlis ilmu sambungan daripada perbahasan kitab kita ini, iaitu Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Baik. Pada kuliah kita atau pada perbahasan kita kali yang terakhir, kita ada menceritakan berkenaan dengan satu subtopik yang disebutkan oleh penulis kitab kita ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah As-Sadhan hafizahullah. Awqatun muhaddaratun 'inda ba'di talabil ilm. Waktu-waktu yang disia-siakan oleh sebahagian para penuntut ilmu. Waktu-waktu yang disia-siakan oleh sebahagian penuntut ilmu. Jadi kita nak pergi kepada al-amrul khamis, perkara yang kelima ini. Yang mana kalau dia lakukan perkara ini, dia akan memperbanyakkan masa dia atau menjimatkan masa dia untuk menuntut dan memperoleh ilmu. Iaitu al-qira'atul hurrah, bacaan dengan pantas. Bacaan dengan pantas. Apakah yang dimaksudkan dengan bacaan pantas ini? Kita kata begini. Kadang-kadang kita mengambil masa yang begitu lama untuk membaca, sedangkan kita boleh menyingkatkan bacaan itu dengan menyegerakan. Maksudnya kita boleh sahaja baca dengan kadar yang segera. Al-qira'atus sari'ah, bacaan yang segera. Dan disebutkan di sini, nastati'u an nushghila awqatina atau awqatana dha'i'ah bil qira'atil hurrah. Kita ni sebenarnya mampu untuk menyebukkan waktu-waktu kita yang sempit ataupun memasukkan ke dalam waktu-waktu kita yang sibuk, yang sempit, bil qira'atil hurrah, dengan bacaan yang segera. Fayaj'alul insanu min waqtihi syai'an yasiran fi manzilihi yaqra'u fih. Dan seseorang itu sewajarnya dia jadikan untuk dirinya dalam satu waktu yang singkat. Mungkin kita peruntukkan setengah jam sahaja di rumah untuk membaca. Kan singkat tu? Maksudnya bacaan dalam tempoh 30 minit sahaja. Ataupun 15 minit dia kena baca sekian dan sekian muka surat.
ataupun 15 minit satu bab dia dah habis baca sahaja. Wa yakhtalifu an-nasu baina mustaqil wa mustakthir. Dan dalam isu ni orang kita berbeza pandangan, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang banyak, ada yang sedikit. Faba'duna qad yakunu ghairu mutazawwij, kerana sebahagian dari kalangan kita para penuntut ilmu boleh jadi dia belum berkahwin, belum nikah, walam yushghil bi auladin aw bi qada'i hajat, dan dia tak sibuk dengan anak-anak, dan dia tak sibuk untuk bi qada'i hajat, maknanya untuk membeli keperluan-keperluan rumah, barangan-barangan dapur dan seumpamanya yang mungkin menyibukkan dia daripada penuntut ilmu. Wa hadza lizamun alaihi ay yastaghilla dhalika alwaqt. Dan untuk orang bujang sebegini, wajib ke atas diri dia atau menjadi suatu kelaziman, kemestian ke atas dirinya untuk memenuhkan waktu-waktu yang lapang yang dia ada dalam tempoh bujang. Yang mana bila dia bujang, mungkin dia tak sibuk nak jaga anak, nak berjaga malam ke 3 pagi begitu. Dan begitu juga mungkin dia tak sibuk nak beli keperluan rumah. Biasa bujang, orang tak, jaranglah dia pergi beli sayur di pasar ke, atau dia pergi beli ayam ke, ada jarang. Sebab kalau dia nak masak pun tak ada keperluan sangat, masak banyak-banyak dia seorang saja. Begitulah. Jadi faqad dzukira an Sufyan rahimahullahu taala fima naqalahu Ibnu Jama'ah. Disebutkan berkenaan dengan Sufyan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wa Tazkiratus Sami' wal Mutakallim annahu qala. Siapa kata? Sufyan. Zahirnya Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan Ibn Uyainah rahmatullahi alaih. Dia kata apa? Man tazawwaja faqad raqiba al-bahr. Sesiapa yang berkahwin, sesungguhnya dia telah menaiki ataupun dia telah menaiki sampan atau perahu yang berlayar di lautan. Begitu. Maknanya dalam bahasa yang mudah, sesiapa yang berkahwin, sesungguhnya dia sedang berlayar di lautan yang luas. Begitu. Fa in wulida lahu walad faqad kasara bih. Tetapi kalaulah dia dilahirkan anak ataupun dia telah memperoleh dan menerima anak, maka pecahlah pelayaran dia tersebut. Maknanya ataupun sampan dia ke atau perahu dia telah pecah. Dalam arti kata, wa muraduhu, kata penulis kitab kita Syekh Sadhan, wa muraduhu anna sahibaz zawaji yushghal. Dia kata kerana orang yang berkahwin tu dia akan sibuk. Tapi kata penulis kitab, walaysa hadza ala itlaqih, tidak semestinya begitu, dia kata. Akan tetapi maksud sebenarnya ayyastaghillal wahid minna baqa'uhu fi manzili, ataupun baqa'ahu fi manzili. Seseorang yang berada di rumah pun, walaupun dia ada family, walaupun dia ada isteri dan anak-anak, kena pastikan ada juga peruntukan masa dia untuk dia menuntut ilmu. Maknanya cari masa yang singkat untuk dia membaca dalam tempoh yang pendek. Begitu maksud dia. Pembacaan yang segera. Dan kata penulis kitab, wa inni a'jabu min ba'dil ikhwati la ta'tihi illa wa huwa fil manzil. Dia kata aku sangat pelik dengan sebab baik, saya minta maaf sedikit atas sedikit gangguan sebentar tadi, hadirin dan hadirat. Kerana saya ni sebenarnya, saya cakap secara jujur yang walaupun Sabtu Ahad pun sebenarnya saya tak berapa lapang, hadirin dan hadirat. Walaupun hari cuti kan, tapi ada sahaja urusan. Baik. Kemudian saya sambung sedikit berkenaan dengan hal ini.
Dia kata, sesungguhnya aku berasa agak pelik, dia kata. Agak pelik dengan sebahagian ikhwah. Sebahagian ikhwah ni maknanya sebahagian sahabat-sahabat, dia kata, yang mana la ta'tihi illa wa huwa fil manzil. Yang mana kamu tak jumpa dengan dia melainkan dia mesti ada dekat rumah dia. Walakin idza sa'altahu, akan tetapi kalau kau tanya kepada dia, wajadtahu yashtaghilu bi fudulil a'mal. Kau akan dapati yang dia ni sibuk dengan kerja-kerja lebihan, kerja-kerja sampingan. Bal minal musibati wal uqubah, bahkan antara musibah kepada dirinya, annal insana idza qallaba al jarida aw al majallata a'adaha marratayn aw thalathan, fa idza akhadha al kitaba sya'ara bitadayuq. Dia kata sebahagian orang kita ni, dia kata kalau dia buka paper ke atau dia buka majalah-majalah ke, kita akan tengok yang dia ini apabila dia buka paper atau majalah, dia akan belik 2-3 kali, belik begitu. Dia akan selak 2-3 kali baca, dia ulang kali baca, paper baca, majalah baca 2-3 kali. Mungkin ramai dari kalangan kita yang tahu. Rasanya ada orang kalau dia minat satu-satu buku atau satu-satu komik tu, kan sekarang ni kan ada macam-macam komik kan yang budak-budak muda kita ni. Kalau kita tengok, kalau komik bukan main lagi. Hari ni baca, dah baca, esok baca lagi, baca dia suka baca perkara yang sama berulang kali kerana dia minat dan dia ada kecintaan, maka datangnya kesungguhan. Tapi dalam bab dia kata kalau nak buka kitab tu, dia berkata tak sempat lah nak buka kitab hari tu. Maknanya majlis kitab-kitab ilmiah ni, tak sempat nak buka kitab. Ataupun dalam buku-buku agama, tak lapang kata begitu. Sebab sebenarnya satu je, betul yang kita kata tadi, kita tak rasa cinta dan kita tak rasa minat dengan ilmu. Jadi bila tak ada rasa cinta, tak ada rasa minat, tidak adalah kesungguhan. Jadi asasnya dalam bab-bab seperti ini, wujudkan perasaan cintakan ilmu dan minat dan sukakan kepada membaca kitab, hadirin dan hadirat. Baik. Au idza kana fi majlisin wa kana al-majlisu ma'muran bil qili wal qal wal kalam al mubah, thumma qala qa'il a'tuna kitaban yash'uru bit tadayuq. Dia macam kita sedang duduk dalam satu majlis. Ya, dalam majlis tu dipenuhi dengan bersembang, berbual, perkara-perkara yang harus dan tidak haram. Maknanya perkara-perkara yang mubah. Summa qala qa'il. Kemudian tiba-tiba ada yang berkata, a'tuna kitaban, cuba bawakan kitab untuk kita ramai-ramai baca. Maka tiba-tiba yang kawan ni seorang ni yash'aru bitadayuq. Dia rasa tak sempat lah nak join, macam tu. Tak lapang lah kita nak terus serta, saya balik dulu lah begitu. Dia kata faman alima anna hadzal amra fi nafsi, sesiapa yang mengetahui keadaan-keadaan yang dua contoh ni ada pada dirinya, falyalam anna hadza dzamb, ketahuilah bahawasanya ini adalah dosa atau kesan dosa. Au anna hadza murattabun ala dzambin irtakabahu, ataupun ini adalah kesan daripada dosa. Wa anna hadhihi musibatun buliya biha, dan ini adalah suatu musibah. Bahawasanya kalau nak buat benda lain, nak baca buku lain banyak-banyak, kita ada masa. Tapi bila nak baca kitab, kita tak ada masa. Nak baca Quran, tak ada masa. Jadi ini adalah musibah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kemudian disebutkan di sini, walaqad haddada ahlul ilmi kal Khatib wa Ibn Majah. Sebahagian ulama kita, mereka telah menetapkan awqatan lil hifzi wal qiraati walakin la tanḍabit lianna an-nasa yakhtalifun. Dia kata sebahagian ulama kita seperti Al-Khatib. Al-Khatib di sini lebih merujuk kepada Al-Khatibul Baghdadi dan juga Ibnu Jama'ah, Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahmatullahi alaih. Mereka telah menetapkan waktu-waktu yang tertentu untuk mereka menghafal dan mereka menuntut ilmu. Allahu Akbar. Jadi cuma kata penulis kitab, dia kata la tanḍabit, jangan kamu jadikan ini sebagai suatu, orang kata nak kena ikut sebiji-sebiji. Dia kata li'anna an-nasa yakhtalifun, kerana manusia kan berbeza-beza, tetapi ikut kemampuan kita lah. Siapa yang lebih kenal diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Jadi kita dah tahu dah kita macam mana. Bila kita dah tahu kita ni macam mana,
kita dah boleh aturkan sistem untuk kita dalam menuntut ilmu sebenarnya. Dan kita boleh susun jadual untuk kita beribadat kerana kita kenal diri kita. Saya ambil satu contoh ya, macam isu kenal diri ni. Kita tahu yang kalau kita hadir ke masjid, solat isyak berjamaah. Selepas kita selesai solat isyak berjamaah, kita kata, okey, tak apalah, kita nak balik. Nak balik sebab kita nak buat solat ba'diyah di rumah. Dan kita sebenarnya kenal diri kita. Kalau kita balik daripada masjid, memang dah tak solat sunat dah. Lagi kalau balik dari masjid, ada orang ajak melepak kejap ke, minum kejap ke, dia pun on. Dia pun sembang. Sedar-sedar dah sejam setengah. Bila sampai sahaja ke rumah, badan dah penat, badan dah letih. Kemudian dia terus tidur. Memang dia tak buat pun salat ba'diyah. Jadi kalau dia kenal diri dia, tahu macam tu perangai dia kalau dia balik daripada masjid dan masih belum mendirikan salat ba'diyah, maka dia nak jaga diri dia, dia susun siap-siap. Dia kata, aku ni selepas dia salat ba'diyah, selepas dia salat isyak, memang kena terus buat salat ba'diyah di masjid. Sebab kalau dia tak balik, kalau dia balik rumah dan dia tak buat, memang dia tak akan buat di rumah. Begitu. Macam tu juga dengan sekarang ni dalam salat tarawih, dalam bulan Ramadan ni. Kita tahu bahawasanya kita dituntut untuk menutup ibadat-ibadat salat malam kita dengan salat witir. Jadi apabila imam salat witir berjamaah, kita ikutlah. Sebab kita apa? Kita kenal diri kita. Kita kata tahu. Ada orang dia kata, okey, tak apalah, dia selesai dengan 20 rakaat sahaja. Sebab lepas daripada nanti pukul 3-4 pagi dia nak bangun malam. Dia kata begitulah. Dia punya cita-cita lah. Kemudian dia pun tak buatlah witir bersama dengan imam. Jadi sepatutnya yang dia buat adalah dia terus sahaja buat witir dengan imam. Sebab kalau dia kenal diri dia, dia kata dia memang jenis susah nak bangun malam. Ada jenis mazhab dia bangun dan pada subuh begitu. Ataupun lagi 2-3 minit, lagi 10 minit nak sahur. Jadi dia tak sempat pun sebenarnya nak mendirikan solat malam, dan petang lagi ditutup dengan witir. Jadi tak apa, lakukan sahaja solat witir bersama dengan imam sehingga imam selesai. Kemudian kalau Allah rezekikan kita nak bangun malam nanti, kita pun terus sahaja solat tahajud tetapi tidak diakhiri dengan witir lagi. Kerana disebutkan oleh Nabi SAW, la witrana fi laylah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam yang sama. Baik. Jadi poin dia adalah, kita yang mengenali tentang sifat sebenar diri kita ini, maka boleh bagi kita nak susun waktu ikut kesesuaian kita. Supaya bila kita dapat susun waktu itu, kita ada waktu yang kita peruntukkan. Okey, mungkin dia kata, okey, aku ni bila masa yang dia lapang. Bila masa yang dia lapang, dia kata, okey, dia ada kelapangan sedikit dalam pukul 10 malam. Jadi dia kata dia punya konsep dia akan tidur pukul 11 ke pukul 12. Jadi dalam tempoh tu ada 1 jam atau 2 jam. Jadi dia peruntukkan dalam tempoh pukul 10 tu hari-hari. Setengah jam dia baca sesuatu. Begitu. Kan indah kehidupan macam tu. Maknanya kalau tuan-tuan bayangkan kehidupan kalau di rumah kita ni, ni saya nak kongsikan sikit lah. Cerita-cerita dan angan saya lah. Kalau di rumah kita ni, kita ada library, mini library. Ataupun satu bilik tu dipenuhi dengan kitab sahaja. Kemudian ada meja study. Jadi kita pun, timing kita yang kita tetapkan tadi, contoh yang saya berikan tadi, pukul 10 malam. Maknanya kita baru lepas solat isyak di masjid. Kemudian balik ke rumah. Kemudian pukul 10 malam masuk ke dalam bilik bacaan tersebut. Kemudian ambil satu-satu kitab. Okey, baca setengah jam satu kitab. Baca setengah jam satu kitab. Macam tu. Maknanya kalau saya nak baca habis dalam satu kitab tu bersetengah jam, mungkinlah 10 muka surat ataupun beberapa muka surat. Kemudian esoknya setengah jam baca. Pendedahnya khatam. Maknanya boleh habis bacaan kitab. Jadi dalam setahun kita, kalau kita boleh konsisten dengan cara tersebut, cuba kita tengok berapa banyak kitab yang kita boleh baca. Dan percaya tak, ilmu kita pada Januari akan berbeza dengan ilmu kita pada Disember. Jadi semakin bertambah kerana semakin banyak membaca. Bayangkan kalau kita boleh buat macam tu, dia tak syarat kena jadi ulama' pun. Maknanya kalau kita ada buku, maknanya semua penuntut ilmu, tak semestinya penuntut ilmu tu ulama' boleh jadi. Dia bukan daripada Islamic Studies pun. Dia boleh jadi dia pelajar engineering, dia boleh jadi dia pelajar
macam-macam culinary macam tu, atau dia belajar grafik ke, atau maknanya dia bukan student dalam Islamic course. Jadi kita katakan dia boleh, tapi pastikan buku yang dia baca tu adalah dia punya genre dia adalah ilmiah. Dia punya bidang ilmu tu adalah ilmiah, dia baca benda-benda ilmu. Tak apa baca saja. Kerana orang kata kalau tak faham macam mana, tak apa, kefahaman tu kita boleh rujuk kepada yang lebih alim. Yang tu tak apa, yang tu kita boleh rujuk kepada ustaz atau ustazah atau guru-guru. Tapi yang penting baca. Cuma jangan buat kefahaman yang tersendiri dan kemudian kita praktikan tanpa kita rujuk kepada para guru atau para ulama. Baca tu bagus, tapi kita seiringkan bacaan dengan kefahaman yang baik, dan kefahaman yang baik diperolehi daripada para ulama yang sebenar. Begitulah maksud dia, hadirin hadirat. Dia kata faminna may yarghab wa yajidu rahatan tammatan fil qira'ati ba'da al-fajr. Ada sebahagian kita yang mana dia suka atau dia inginkan dan dia dapati pada dirinya ada kerehatan yang penuh selepas salat fajar, iaitu selepas subuh. Yang ni kadang-kadang kalau kita kata kalau orang yang bekerja tu mungkin susah sedikit. Tambah-tambah yang kerja kena clock in atau pashkat. Ini susah sikit lah. Tetapi mungkin bukan semua orang kerja kena clock in. Tak kan? Ada yang kerja freelance. Bila kerja freelance, mungkin dia lepas subuh tu dia ada masa kelapangan. Begitu. Jadi dia boleh peruntukkan waktu tu. Wa minna man yatathaqalu dhalik, ada sebahagian orang rasa berat macam tu. Bal innal ba'da yatruku ad-durusa wal halaqat ba'da al-fajr li ajli an-nawm. Allahu akbar. Dia kata bahkan ada sebahagian dari kalangan manusia ni yang meninggalkan majlis-majlis ilmu dan halaqah-halaqah ilmu selepas subuh li ajli an-nawm, sebab dia nak tidur, hadirin dan hadirat. Jadi ialah mungkin, tapi jangan ambil masa yang terlalu lama, hadirin dan hadirat. Wa minna man yafdalu al-qira'ata fil lail fi sa'ah mubakkira aw mutaakhirah. Ada dari kalangan kita yang melebihkan pembacaan pada waktu malam. Maknanya ada yang pada selepas subuh dia boleh banyakkan baca, ada yang pada waktu malam, kerana dia kata ada kelapangan pada waktu malam, sama ada awal malam ataupun lewat malam. Wa minna man huwa baina-baina, ada dari kalangan kita ni yang sedang-sedang. Fayafdulu fi wasatin nahar, iaitu dia banyakkan pembacaan, melebihkan pembacaan dia pada waktu pertengahan hari, maknanya mungkin waktu petang ke begitu. Hadirin dan hadirat. Dan macam yang dia kata tadilah, setiap manusia ni berbeza-beza. Jadi setiap kita berbeza-beza. Oleh kerana itu kita lebih kenal diri kita. Yang penting konsisten, iaitu mesti kena baca kitab ilmu hari-hari. Mesti kena peruntukkan masa untuk membaca kitab, ataupun kalau tidaklah kitab, kita kata Quran orang kata teras kepada bacaan kitab. Idzan, oleh kerana itu laisa laha dhabit, dia tidak ada ketetapan yang khusus. Walakinnaha bihasabi syakhs, akan tetapi situasi ini bergantung kepada individu. Famata wajadta fi nafsika qudratan ala an turattiba waqtan taj'aluhu lil-qira'ati al-hurrah faf'al. Apabila kamu menemukan pada diri kamu kemampuan untuk kamu menyusun waktu agar ada tempoh masa yang kita boleh membaca ini, faf'al, lakukan. Wa khassasa laka kitaban aw kitabaini taqra'uhuma, dan ataupun wa khassis laka kitaban aw kitabaini taqra'uhuma, itu lebih tepat. Dan kamu khususkan satu kitab atau dua kitab, dan dalam tempoh yang kamu ada masa yang kamu susun dan tetapkan tadi, kamu bacalah satu kitab atau dua kitab tu sehingga selesai. Au ibhas mas'alatan waktubha, ataupun kamu cari satu permasalahan dan kamu catat permasalahan tersebut. Yang ni mungkin level-level bahis. Researcher ni dia pengkaji. Contoh, dia nak mengkaji satu hukum, sebagai contoh. Dia kata, apakah hukum kita kata suntikan vaksin bagi orang yang sedang berpuasa, contoh. Adakah ia membatalkan puasa? Ataupun apakah hukum penggunaan inhaler bagi pesakit asma ketika dia sedang berpuasa? Jadi maknanya boleh tak pesakit asma
menggunakan inhaler ketika dia sedang berpuasa, adakah yang tu dikira sebagai masuk ke dalam jauf menerusi rongga terbuka, ataupun ia diberikan keringanan dan kelonggaran dan pengecualian sedikit sehingga tidak membatalkan puasanya. Jadi dia bahis, dia researcher. Jadi researcher ni dia cari hukum, dia menelaah, dia buka kitab. Jadi bila dia tengok, oh ni kitab-kitab para ulama kata begini dan begini. Jadi dia pun boleh buat satu kesimpulan. Begitu. Tapi yang penting masa tu diisi. Sama ada dengan bahas atau hafalan atau bacaan. Begitulah hadirin dan hadirat. Asyahidu, poin dia adalah an tuhawila jahidan ba'da ikhlasin niyyati lillah. Kamu berusaha sesungguh yang mungkin setelah keikhlasan niat kepada Allah, an tastasmira awqataka bikulli naf'in, untuk kamu memenuhkan semua waktu kamu dengan aktiviti yang bermanfaat. Memenuhkan waktu dengan aktiviti yang bermanfaat. Qira'atan atau kitabatan atau muraja'atan atau ma syakala dhalik. Maknanya membaca, menulis, ulang kaji ataupun yang seumpama dengannya. Begitu. Selesai perbahasan tu, kita nak beralih kepada bab yang berikutnya. Disebutkan di sini, hadirin dan hadirat para penonton yang saya muliakan, min adabi talabil ilm, min adabi talabil ilm, antara atau sebahagian adab-adab para penuntut ilmu. Okey. Ini kita nak masuk berkenaan dengan adab. Kerana adab dan akhlak adalah zinah, adalah perhiasan bagi para penuntut ilmu. Kalau kita kata orang-orang kaya, perhiasan mereka dinilai berdasarkan aksesori luaran mereka. Aksesori luaran. Kita tengok, orang kata dia pakai kereta mewah, ataupun jam tangan yang mahal, ataupun kalau orang tu perempuan, kita tengok mungkin gelang-gelang dan rantai-rantainya begitu besar dan semuanya emas-emas, begitu. Jadi kita dapat gambaran aksesori-aksesori begini. Kalau orang lelaki pula, kalau tengok kepada dia punya tali pinggang, mungkin jenama-jenama yang mewah, yang branded-branded. Kemudian tengok pula kepada dia punya pakaian, kemeja dia, atau baju dia, ini baju mahal ni, gitu. Atau seluar dia, kita kata ini seluar jenama mahal. Atau kita tengok bawah sikit, kasut pun kasut branded, begitu. Jadi itu aksesori luaran. Itu orang-orang kaya, tetapi kita ni ahli-ahli ilmu, para penuntut ilmu, para pencinta ilmu. Maka kita punya diri dinilai berdasarkan akhlak. Perhiasan kita bukan baju mahal, bukannya barang kemas, bukannya jam tangan mewah, bukannya tali pinggang berjenama, tetapi kita punya, orang kata, aksesori kita ataupun kita punya perhiasan kita adalah akhlak dan adab, hadirin dan hadirat. Disebutkan di sini, inna talibal ilmi bihajatin ila adabin yatakhallaqu biha. Penuntut ilmu itu berhajat kepada adab-adab untuk dia berakhlak dengannya. Bihajatin ila ayyaqtafiya asar as-salafis salih fi tahsilihim lil ilm. Dan penuntut ilmu berhajat untuk menyusuri ataupun untuk memijak ataupun menapak di atas peninggalan para salafus salih. Dalam arti kata mengikuti jejak langkah. Itu maksudnya. Para penuntut ilmu berhajat untuk mengikuti jejak langkah para ulama kita yang terdahulu, salafus salih, fi tahsilihim lil ilm, pada proses mereka mendapat dan mencari ilmu. Wa fi adabihim ma'a dhalika al-ilm al-muhassal, dan begitu juga adab-adab mereka dahulu terhadap ilmu yang mereka perolehi. Wa huwa bihajatin ila ma'rifah kaifa kanu yasharuna al-layali wa yatrukuna lazzat al-firash fi sabilillah, fi sabilit tahsil alladhi yas'a ilayhi talibul ilmi fi hillihi wa tarhalihi ma'a asyakhihi wa ma'a aqranihi wa ma'a tullabihi wa
وهذا المبحث متشعب لأن العلم بحر واسع لا ساحل له. Terjemahannya hadirin dan hadirat. Penuntut ilmu dia berhajat untuk mengetahui bagaimanakah para salafus salih dahulu mereka berjaga malam. Mereka meninggalkan kelazatan katil dan tilam dalam proses mereka untuk menuntut dan mencari ilmu. Jadi kita kena belajar perkara ini. Sebab itu, saya masih ingat apa yang guru saya dahulu dia sebutkan di dalam kelas. Walaupun beliau hafizahullah mengajarkan subjek usul fiqh, tapi beliau memberikan peringatan kepada kami ni para pelajar syariah. Dia kata, kamu ni para pelajar kuliah syariah, antara kitab utama yang kamu kena banyak baca adalah yang pertama, kitab Sifatus Safwah. Kitab Sifatus Safwah. Sifatus Safwah ni ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ia meninggal pada tahun 597 Hijrah. Dan kitab Sifatus Safwah sebagai faedah adalah sebuah kitab yang mana mentahzibkan atau meringkaskan kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Jadi itulah dia punya turutan dia. Mula-mula Abu Nu'aim dia tulis kitab namanya Hilyatul Awliya, perhiasan bagi para wali Allah, wa Tabaqatul Asfiya, dan peringkat-peringkat para orang-orang yang bersih jiwa mereka, Al-Asfiya. Kemudian ditahzibkan kitab tersebut oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Faraj Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih dengan namanya Sifatus Safwah, Sifatul As-Safwah. Dan kitab yang kedua kata guru saya adalah kamu kena banyak membaca kitab Siyaru A'lamin Nubala, Siyaru A'lam An-Nubala. Dan kita tahu siapakah dia yang penulis Siyaru A'lamin Nubala? Jawapannya adalah Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 748 Hijrah. Yang meninggal pada tahun 748 Hijrah. Walaupun ada dua kitab yang berbeza, tetapi apakah teras persamaan antara mereka berdua? Jawapannya, kedua-duanya adalah menceritakan tentang biografi para ulama. Biografi para ulama. Jadi maksudnya, kata guru saya tu, penuntut ilmu syariah kena belajar perkara-perkara macam ni, supaya dia dapat tahu macam mana para ulama dahulu sebelum dia menuntut ilmu. Dan bagaimanakah para ulama dahulu sebelum dia dalam beribadat kepada Allah, dalam beramal dengan ilmu. Jadi bila kita baca Allah, kita akan rasa kita banyak baca Siyar A'lam Nubala Az-Zahabi, kita banyak baca Sifatus Safwah, atau kita baca Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, begitu. Ataupun kita boleh baca lagi, orang kata kitab-kitab yang lain, macam Tabaqat Al-Hanabilah, macam tu, Tabaqat Fuqaha Al-Syafi'iyah. Kita boleh baca kitab-kitab begitu, peringkat-peringkat dan pengenalan terhadap para ulama ni. Jadi dalam kitab-kitab tersebut biasa dia akan nukilkan sekali bagaimanakah ilmu mereka, cara mereka mendapatkan ilmu, dan bagaimanakah mereka beramal dengan ilmu. Hadirin dan hadirat. Walaysa an-naqsu fil kutub. Kita ni kekurangan kita sebenarnya bukan pada kitab. Kadang-kadang kitab kita tu banyak. Fakathirun minna yamliku asharat bal mi'at al-kutub. Atau bal mi'at al-kutub. Sebahagian dari kalangan kita ni ramai je yang dia ada kitab, ada yang ada berpuluh kitab, dan ada yang memiliki ratusan kitab. Hadirin dan hadirat. Walaysa an-naqsu fil awqat, dan bukan kekurangan tu pada waktu. Waktu tu ada sama aja. Waktu yang diberikan pada para ulama adalah sama dengan waktu yang diberikan oleh para penuntut ilmu, sama saja. Tetapi fa'inda ba'dina aw 'inda aktsarina awqat katsirah. Sebahagian dari kalangan kita ni mempunyai waktu yang banyak. Cuma ni kenapa waktu banyak, kitab banyak tetapi ilmu tak dapat? Nah, ini yang disebutkan oleh penulis kitab. Walakinnal ilma nur, akan tetapi ilmu adalah cahaya. Yaqdhifuhu Allahu fil qalb, yang Allah campakkan di dalam jantung hati manusia. Walaysa bikasratil qiraati fahasab,
Bukan dengan banyak baca kitab kita boleh jadi ulama, tidak. Tetapi ilmu ni cahaya daripada Allah. Ilmu ni pemberian dan kurniaan daripada Allah. Kan Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman dari kalangan kamu, dan Allah mengangkat darjat golongan yang diberikan ilmu. Tengok bahasa yang Allah guna, diberikan ilmu. Jadi ilmu ni adalah pemberian. Ilmu adalah kurniaan. Jadi bukan semua orang mendapatkannya. Tapi kita berdoa kepada Allah agar Allah golongkan kita dalam kalangan mereka yang dikurniakan ilmu. Allahumma amin. Wala bikasrati iqtina'il kutub fahasab. Bukanlah dengan banyaknya kita membeli kitab sahaja kita dah jadi ilmu. Tidak. Fahadha imamul haramain. Ini adalah al-imamul haramain. Dan al-imamul haramain ini merujuk kepada Abdul Malik Al-Juwaini. Abdul Malik Al-Juwaini. Yahki an ba'di syafi'iyah. Beliau menceritakan tentang sebahagian ulama syafi'iyah. Yang mengatakan, ma min syafi'i illa wali syafi'i alaihi minnah illa Abu Bakar Al-Baihaqi. Fa inna lahu minnah ala syafi'i litasanifihi fi nusrati madhhabi. Tidak ada mana-mana syafi'i. Syafi'i itu maknanya tidak ada mana-mana orang yang bermazhab syafi'i, melainkan Imam Syafi'i adalah kurniaan kepada diri dia. Tetapi berbeza dengan Abu Bakar Al-Baihaqi. Sebenarnya Abu Bakar Al-Baihaqi itu adalah kurniaan kepada Imam Syafi'i. Macam tu lah. Maknanya Abu Bakar Imam Al-Baihaqi ni dia adalah suatu minnah, suatu kurniaan, satu hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada Imam Syafi'i sendiri. Disebabkan terlalu banyaknya ayat-ayat Imam Al-Baihaqi mengkaryakan karya-karya mazhab yang Syafi'i dalam membela, mempertahankan dan menulis kitab mazhab Syafi'i. Pun begitu, hadirin dan hadirat. Kata Syekh Sadhan hafizahullah, penulis kitab kita ni, dia kata hadzal imamul fahal. Siapa dia? Ini adalah Imam Al-Baihaqi, seorang tokoh besar. Abu Bakr Al-Baihaqi alladhi allafa akbar kitab fil ahkam bil asanid. Yang mana Al-Imam Al-Baihaqi telah menuliskan sebuah kitab yang paling besar sekali berkenaan dengan hukum hakam. Itu hukum hakam fiqh berserta dengan sanad. Padahal Al-Baihaqi ni dia bukanlah dekat sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut zaman. Tetapi dia berjaya menulis sebuah kitab yang sangat besar, paling besar berkenaan dengan hukum hakam, tetapi berserta dengan sanad. Ini macam kitab hadis hukum lah. Kitab hadis hukum. Dan nama kitab tu adalah As-Sunanul Kubra. As-Sunanul Al-Kubra. Begitu. Ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. As-Sunan Al-Kubra. Al-Baihaqi ni ada banyak kitab dia. Antaranya adalah As-Sunan Al-Kubra yang kita panggil sebagai Sunan Al-Baihaqi. Yang kita panggil sebagai Sunan Al-Baihaqi. Kenapa dinamakan juga sebagai Sunan? Kerana ini adalah kitab-kitab hadis yang disertakan dengan sanad. Kana yu'awidhuhu ba'd al-maraji' allati tatawafar al-an ghaliban 'inda ayyi talibin 'ilm. Beliau sangat memerlukan kepada beberapa rujukan. Ialah nak tulis kitab, mana boleh ada tanpa rujukan? Mesti kena ada rujukan. Beliau berhajat kepada beberapa rujukan yang sekarang ni memang zaman kita semuanya dah tersebar lah. Fasunan yang beliau berhajat tu adalah seperti Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, Jami' At-Tirmidzi. Tetapi kata penulis kitab, lam takun mutawaffiratun ladai. Akan tetapi kitab tersebut tak ada pun, beliau tak memiliki kitab tersebut. Zaman dulu akses nak dapatkan satu-satu kitab ni bukan senang. Kerana zaman sekarang ni sebab dah terlalu panjang masa tu, dan kitab-kitab pun mudah dapat akses. Makhtutat pun kita boleh cari dan kita boleh dapatkan, dan mudah untuk kita membaca dan menulis. Tambahan lagi zaman sekarang ni, zaman internet, zaman media sosial, kita ada, kalau para pelajar yang dalam penuntut ilmu syar'i ni mungkin biasa dengar tentang Maktabah Syamilah. Biasa dengar tak? Maktabah Syamilah. Jadi di situ je boleh kata ratusan atau ribuan kitab ada di dalam tu.
Caranya mudah je. Tekan kitab, download, baca. Tekan, baca. Tekan, baca. Yang lagi menariknya, tekan bahagian search, perkataan yang kita nak cari, hadis yang kita nak cari. Terus kita jumpa. Sebab kalau nak buka kitab macam ni, nak kena belik-belik dulu, nak kena tengok kepada indeks di belakang tu dari sudut nombor berapa ke apa. Tidak, yang ni kalau Maktabah Syamilah ni sesahaja terus. Ayat ni ada dalam muka surat sekian, jilid sekian. Seronoknya kata, orang kata bukan seronok, nikmatnya kata, ni rezeki Allah Ta'ala bagi kepada para penuntut ilmu Maktabah Syamilah. Tapi soalan, adakah dengan segala akses yang pelbagai yang mudah ni kita menjadi lebih alim daripada ulama yang terdahulu? Rupanya tak juga. Sepatutnya kena jadi lebih alim lah sebab mudah nak dapat akses. Kitab banyak. Tapi mereka tak berhajat kepada banyak kitab. Mereka berhajat kepada orang kata kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya keikhlasan niat tu yang menjemput ilmu daripada Allah Taala. Walaupun kita kata ilmu ni Allah bagi, tapi kita kena tengok syarat nak mendapatkan kurniaan dan pemberian ilmu daripada Allah adalah taqwa Allah, takwa kepada Allah. Ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah dan Allah ajarkan ilmu kepada kamu. Sebab tu nak belajar ilmu, walaupun kitab banyak, maksiat jangan buat kerana maksiat tu menafikan takwa. Kan ada kisah yang masyhur daripada Imam Syafi'i. Beliau kata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda al-'asi. Dia kata, aku mengadu kepada guru aku Waqi', iaitu Al-Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah, akan lemahnya hafalan aku. Farshadani ila tarkil ma'asi. Lalu dia kata, kita ni hidup jangan banyak bermaksiat kepada Allah. Jangan banyak buat maksiat. Dan kata Al-Imam Syafi'i, Waqi' bagi tahu kepada dia bahawasanya ilmu adalah cahaya. Ilmu ini adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Allahu Akbar. Jadi sebab itu walaupun kita kata ilmu adalah kurniaan, ilmu adalah pemberian, tetapi kena pastikan usaha daripada pihak kita adalah takwa kepada Allah. Laksanakan taat, tinggalkan maksiat. Barulah kita mendapat ilmu. Baik. Kemudian dikatakan di sini, walam yakun dzalika mimma ya'uquhu anit talabi wat tahsil. Walaupun beliau tidak mempunyai kitab-kitab yang kita telah sebutkan sebentar tadi, namun hal itu tidak sesekali menghalang dirinya untuk menuntut ilmu. Allahu Akbar. Maknanya sesekali pun tidak menghalang Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Baihaqi untuk menuntut ilmu, walaupun kitab tidak ada. Idzan fatalabul ilmi yahtaju biada ataupun yahtaju badi'a dhi bad'in ila ikhlasil qasad. Iaitu first thing first, badi'a dhi bad'in. Maknanya perkara paling pertama sekali dalam proses menuntut ilmu adalah ikhlas al-qasad, iaitu tujuan yang ikhlas. Yang ni Allah akan bantu. Wa yahtaju ila bazlil juhdil badanil wal waqti wan nafsi. Dan ia berhajat kepada mengerah tenaga, mengerah waktu, mengerah jiwa, mengerah harta. Kadang-kadang fa idza jama'a Allahu lil 'abdi baina ikhlasin niyyati wa baina bazlil asbab yassara lahu ma kana 'asiran ataupun yussira lahu ma kana 'asiran. Apabila Allah telah menghimpunkan kepada diri seorang hamba itu dua perkara. Yang pertama niat yang ikhlas, yang kedua berusaha bersungguh-sungguh, maka akan dipermudahkan untuk dirinya apa yang asalnya susah. Begitu. Insya-Allah. Wa 'alal insani illam yakun 'indahu 'ilmun fi makani. Dan menjadi suatu tanggungjawab kepada seseorang itu apabila tidak ada ilmu pada tempat tinggalnya atau pada kawasannya, ay yarhala li talabil ilm, untuk dia melakukan kembara mencari ilmu. Inilah dalil pensyariatan mengembara mencari ilmu berdasarkan hadis Nabi. Walihadza jaa fil hadits alladhi hasanahu ba'dhum. Hadis yang dinilai hasan oleh sebahagian kita, hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, hadis riwayat Ibnu Majah rahmatullahi alaih, dan kata Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih,
Hadis ini adalah hadis hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Kata Nabi kepada para sahabat. Kata Nabi kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya'tikum syabab. Akan datang nanti satu zaman, nanti satu masa nanti akan datang anak-anak muda. Yatlubuna al-ilma. Dia akan datang kepada kamu untuk menuntut ilmu. Kamu tu siapa? Para sahabat. Maknanya golongan ni adalah golongan budak-budak muda yang mungkin tak zaman Nabi mereka tak lahir lagi. Tapi mereka lahir zaman sahabat dan membesar dan dewasa zaman sahabat. Jadi apabila mereka sampai kepada kamu, fa idza ra'aitumuhu, apabila kamu nampak budak-budak muda datang kepada kamu untuk belajar dan menuntut ilmu, fastausu bihim khaira. Hendaklah kamu saling berpesan-pesan kebaikan kepada mereka. Fa innahum wasiyatu Muhammad. Kerana mereka ni adalah golongan yang Nabi Muhammad berpesan, bagi pesanan supaya bagilah kebaikan kepada mereka. Itu anak-anak muda yang datang menuntut ilmu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kehidupan macam ni, hadirin dan hadirat. Maknanya kehidupan yang penuh dengan ilmu sahaja, begitu. Tapi itulah kadang-kadang kita tak dalam, ialah macam kita kata sebahagian kita ni dia ada komitmen dia nak bekerja mencari orang kata pendapatan. Kalau dia pergi menuntut ilmu sahaja mungkin yang banyaknya adalah habis duit daripada kita dapat duit. Dia begitu. Jadi mungkin sebab itu atas faktor tu orang sebahagian kita. Sebab itulah bagi saya pentingnya ada usaha lah. Daripada macam boleh jadi pihak-pihak berautoriti untuk dia kumpul macam dana-dana yang khas dan kita bagi orang tu belajar sahaja, tanggung dia sampai 40 tahun ke 30 tahun ke, supaya dia dapat jadi ulama. Kemudian selepas berpuluh tahun dia belajar ni, barulah kita minta dia bagi sumbangan dan khidmat kepada agama Islam, maknanya di institusi-institusi ini. Tapi tidak, sebab percayalah, bila kita bekerja, walaupun kita bekerja di institusi-institusi agama ni, dia tak semestinya kalau kita kerja di institusi agama, kita ada banyak masa menuntut ilmu. Kadang-kadang tak. Kita disibukkan dengan aktiviti, majlis, program, itu ini. Jadi ini agak mengekang masa. Tapi itulah, bila orang nak fokus kepada menuntut ilmu, nak baca kitab, kan itu dunia yang begitu indah, hadirin dan hadirat. Cuma dia dia ada sedikit kekangan lah gitu. Lepas tu kembara menuntut ilmu, pergi macam ada sebahagian orang. Tapi ada yang buat, hadirin dan hadirat, Masya Allah. Pergi bermusafir, pergi ke Mekah semata nak belajar dengan para ulama, pergi ke Masjid Nabi ke, Masjidil Haram ke, pergi ke Mesir ke, ataupun negara-negara untuk menuntut ilmu, pergi ke Yaman, begitu. Hadirin dan hadirat. Bermusafir dia. Maknanya dia freelance, dia tak terikat dengan masa-masa. Dia boleh pergi untuk belajar. Atau kalau tak perlu pergi sampai ke luar negara pun, dia memanfaatkan masa yang ada ataupun guru-guru yang ada di negara kita. Baik. فالذين يرحلون لطلب العلم قد أحيوا معلما وأثرا من آثار السلف التي حجرها الكثير وزهد فيها كثير. Orang-orang yang pergi mengembara menuntut ilmu, sesungguhnya mereka telah menghidupkan suatu peninggalan dan warisan daripada salafus salih yang telah ditinggalkan oleh ramai orang. Ditinggalkan oleh ramai orang, iaitu pergi kembara menuntut ilmu. Lepas tu saya cadangkan untuk para penonton ilmu yang hadir bersama dengan kita pada pagi ini, yang menonton mungkin di laman Facebook Yayasan Ta'alim dan juga YouTube kita, insya-Allah setahu saya begitu. Jadi saya sarankan supaya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada ke lapangan, cuba dapatkan kitab Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Kembara dalam menuntut hadis, kembara dalam mencari hadis. Ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi alaih. Kitab tu nipis. Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Jadi tuan-tuan akan dapati macam manakah sikap ulama kita yang dahulu. Didengar satu hadis, kemudian dia nak dapatkan hadis tu daripada sumber yang autentik, iaitu daripada yang kedua selepas daripada Rasul, siapa? Para sahabat. Maka dia mengembara mencari para sahabat semata untuk mendengar yang mungkin satu hadis tu sahaja. Tapi kembaranya itu mungkin mengambil masa selama berhari-hari
supaya dia nak dengar satu hadis. Begitulah betapa ikhlasnya niat dan begitulah betapa bersungguhnya mereka dalam menuntut ilmu. Hadirin dan hadirat. Baik. Dan dikatakan kepada para penuntut ilmu yang mengembara ini, innakum bifi'likum hadha qad syahastum himmata ghairikum. Sesungguhnya perbuatan kamu yang mengembara mencari ilmu ni, kamu telah mengasah semangat orang lain, kawan-kawan kamu yang lain. Gitu. Maksudnya kita puji dia, kamu ni bagus sungguh. Dalam usaha kamu mengembara, menuntut ilmu dan mencari ilmu ni, kamu sebenarnya dalam masa yang sama kamu telah asah semangat kawan-kawan kamu yang lain untuk mereka pun turut serta melakukan perkara yang sama, iaitu mengembara mencari ilmu. Wa man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ili. Dan siapa yang menunjukkan jalan ke arah kebaikan, dia dapat pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Wa rubba ajrin yajri ala sahibihi duna an ya'rifa as-sababa fi jarayanil ajri alayh. Boleh jadi ada satu pahala yang mengalir kepada diri kita ini, kita tak tahu pun daripada mana datang sumbernya, dalam keadaan kita tak sedar yang pahala itu berterusan mengalir. Rupanya sumbernya satu. Kita ajak orang buat baik, kita tunjuk ke orang buat baik, dan kita memangkin semangat dan mengukuhkan dan memasakkan semangat orang lain untuk turut sama beribadah macam kita beribadah. Kemudian hadirin dan hadirat, kita nak tengok lagi berkenaan dengan bicara adab-adab dalam penantian atau dalam pencarian menuntut ilmu. Disebutkan di sini, walaqad zakara az-Zahabi fi as-siyar. Ini yang kita baru sebut tadi. Al-Imam az-Zahabi telah menyebutkan di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, annahu kana yajtami'u fi majlis al-Imam Ahmad 5,000 aw yazidun. Telah berkumpul di dalam majlis ilmu Imam Ahmad jumlah manusia seramai 5,000 orang atau lebih. Allahu Akbar. Maknanya majlis ilmu Imam Ahmad dihadiri oleh 5,000 orang atau lebih jumlah mereka. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, nahu 500 yaktubun wal baquna yata'allamuna minhu husnul adab ataupun husnal adabi was samt. Husnal adab was samt. Daripada 5,000 orang, ada 500 orang yang menulis, yang mencatat apa yang Imam Ahmad ajarkan. Daripada ilmu, daripada hadis, daripada fiqh. Tetapi wal baqun, manakala baki yang lain, iaitu kalau tadi 500 orang, saya minta maaf, kalau tadi 5,000 orang, maka 500 orang mereka menulis. Dan 4,500 orang, apa yang mereka buat? Mereka tak tulis. Tapi yata'allamuna minhu husnal adabi was samt. Mereka mempelajari adab yang baik daripada Imam Ahmad dan kepribadian yang hebat daripada Imam Ahmad. Begitu hadirin dan hadirat. Ini yang saya katakan. Kalaulah dalam majlis-majlis ilmu yang kita hadiri di masjid, di surau, di dewan-dewan pengajian seperti Yayasan Ta'lim ini, kalau kita tengok dalam kalangan para penuntut ilmu yang hadir itu, mereka tidak catat. Tak semestinya mereka tak boleh belajar sesuatu. Kita kena ni, walaupun kita tak boleh catat, kita belajar sesuatu. Itu maksud dia. Maknanya kalau macam kes Imam Ahmad tadilah, daripada 5,000 orang yang hadir, yang mencatatnya 500 orang je, bukan ramai pun, tak sampai 1,000 pun. Yang mencatat 500 orang, tetapi yang baki itu duduk mendengar dan dia belajar daripada akhlak dan kepribadian dan adab yang dipamerkan oleh Imam Ahmad. Jadi rupanya perwatakan guru ini pun kita boleh belajar sesuatu daripada dia. Kita tengok cara dia minum, kita tengok cara penampilan berpakaian, kita tengok cara dia berbicara, kita tengok isi kandungan ucapan dia. Di situ pun kita boleh belajar sesuatu. Akhlak hadirin dan hadirat. Ini yang kita dalam topik adab-adab para penuntut ilmu ni. Baik. Wahadha Abu Bakr ibn al-Mutawwi'i yaqul. Ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar bin al-Mutawwi'i, beliau berkata,
اختلفت إلى أبي عبد الله 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولادي فما كتبت عنه حديثا واحدا إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. الله أكبر. Abu Bakar Al-Mutawwi'i ini adalah anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, aku mengikuti majlis ilmu Imam Ahmad ini selama 12 tahun. Tengok, dia melazimi Imam Ahmad, belajar hadis daripada Imam Ahmad selama 12 tahun. Dan Imam Ahmad membaca dalam tempoh tersebut, membaca kitabnya Al-Musnad. Dan tuan-tuan tengoklah di kedai-kedai buku, betapa panjangnya jilid Al-Musnad Imam Ahmad ni. Betapa banyaknya hadis yang terdapat dalam kitab tu. Jadi Imam Ahmad ni dia mengajarkan kitab tu kepada auladi, kepada anak-anak dia. Imam Ahmad ni ada ramai anak lelaki. Jadi anak-anak dia diajar. Antaranya Abdullah bin Imam Ahmad. Dan adalah beberapa orang lagi anak-anak dia yang masyhur, hadirin dan hadirat. Tapi kata Abu Bakar ni tadi, fama katabtu anhu hadisan wahidan, aku tak tulis satu hadis pun daripada dia. Maknanya dalam tempoh dia belajar tu dia tak menulis pun hadis tu. Innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqih. Tetapi yang aku buat satu, aku meneliti, aku merenung kepada petunjuk Imam Ahmad dan juga akhlak Imam Ahmad. Dia tengok kepada akhlak. Begitu hadirin dan hadirat. Jadi dia belajar sesuatu daripada kepribadian, daripada penampilan dan perwatakan, daripada akhlak dan juga adab yang dipamerkan oleh Imam Ahmad. Kemudian disebutkan di sini hadirin dan hadirat, kata-kata daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Al-Imam Ar-Rabbani, iaitu ulama yang Rabbani, alladhi huwa Al-Imam Ar-Rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa sighara al-'ilmi qabla kibari. Ulama yang Rabbani adalah ulama yang mengajarkan sighara al-'ilmi, ilmu yang kecil sebelum ilmu yang berat-berat, ilmu yang susah. Dalam arti kata apa? Yu'allimuhum bifi'lihi wa biqawlihi wa tasarrufatihi. Dia mengajarkan mereka tu menerusi perbuatannya, menerusi ucapan dia dan menerusi tingkah laku dia. Maknanya ini ilmu yang kecil-kecil, maknanya ilmu akhlak, ilmu adab, begitu. Wa talibul ilmi yanbaghi an yakuna qudwatan fi jami'i syu'uni. Penuntut ilmu hendaklah menjadi contoh teladan yang baik dalam setiap urusan dia. Fala yatakallam wa la yatasarraf illa ala huda wa ala nur. Dan dia tidak berbicara, tidak melakukan sesuatu melainkan bicara dan perbuatannya itu terbina di atas petunjuk dan ilmu dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Walidha, oleh yang demikian, فنحن ولله الحمد والمنة نعيش وقتا قد تيسرت فيه وسائل كثيرة تعين طالب العلم على طلبه وتحصيله بيسر وسهولة. Kita hidup pada zaman yang mana waktu kita sekarang ini, segala wasilah-wasilah untuk mendapatkan ilmu itu telah begitu mudah dan begitu senang. فالإنسان منا يستطيع مثلا أن يخرج حديثا من 100 كتاب في خلال دقائق معدودة وذلك فضل من الله ثم بسبب الفهارس المتنوعة. Dan sekarang ni dalam lebih kurang 10 minit saja ataupun beberapa minit saja kita boleh mengeluarkan 100 hadis daripada kitab. Begitu. Sebab adanya copy dan paste, adanya orang kata rujukan-rujukan, adanya seperti Maktabah Syamilah. Yang ini adalah amat memudahkan kita hadirin dan hadirat. Baik. Kemudian, lakin akan tetapi, ya tura aqaddarna hadhihi ni'mah wa adrakna hadha al-fadl alladhi ahata bina. Adakah kita pernah memanfaatkan segala nikmat dan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini? Maka dikatakan di sini, fal'aqilu yatadabbaru wa yanzuru fi hadhihi ni'am allati rubbama tuslabu minna. Orang yang berakal, dia akan merenung dengan teliti, dia akan perhatikan tentang nikmat-nikmat ni yang boleh sahaja bila-bila masa dia ditarik daripada kita. Idzan fanahnu la tanqusna maraji' wa la yanqusna masyayikh wa la tanqusna awqat, kullu hadha mutayassir wa mutawaffir bihamdillah
lakin nahtaju ila taqwa wa nahtaju ila bazli ma nastati'u min al-juhdi hatta najni thimar al-gharas. Begitu. Oleh yang demikian, kata penulis kitab, kita ni yang kurang bukan rujukan. Rujukan kita sekarang ni dah banyak. Akses kitab banyak. Wala yanqusna masyayikh. Bukannya ulama yang kurang, masyayikh rata-rata dia. Situ ada ulama, sini ada ulama, sini ada guru, sini ada pendakwah, sini ada penceramah, begitu. Wala tanqusna awqat. Bukanlah masa yang mengekang kita. Masa ada banyak, hadirin dan hadirat. Kullu hadza mutayassir. Semua ini dipermudahkan dan semua tu ada di sekeliling kita, bihamdillah, dengan segala puji bagi Allah Ta'ala. Tetapi yang kita berhajat, lakin nahtaju ila taqwa, yang kita paling berhajat adalah taqwa kepada Allah. Wa nahtaju ila bazli ma nastati'u min al-juhdi hatta najni simar al-gharas. Dan kita berhajat untuk memerah segala kemampuan kita ini, usaha dan keringat kita, sehinggalah kita dapat memetik hasil daripada kesungguhan kita tersebut. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, saya nak minta maaf, saya minta sedikit sahaja lagi masa, dalam mungkin 5 minit sahaja. Walaupun saya mula agak lewat sedikit, tapi saya mohon maaf kepada penganjur, sebab saya kebetulan ada Allahu Akbar, ada sedikit urusan, hadirin dan hadirat. Halaqatul ilm, halaqah ilmu. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah berkenaan dengan isu adab ni. Iaitu yang kedua ni, penekanan adalah pada halaqah ilmu. Hadhihi al-halaqat allati tantashiru fi biladina walillahi alhamdi yar'aha sullatun mimman nahsibuhum wallahu hasibuhum min ahli al-ilmi as-sadiqin wa ala ra'sihim masyayikhuna al-kiram. Dia kata halaqah ilmu yang wujud di negara kita. Dan negara kita di sini merujuk kepada Arab Saudi lah, kerana penulis kitab duduk di situ. Ia telah dipelihara dan dijaga oleh kumpulan-kumpulan ulama, iaitu para ulama-ulama di tanah Arab. Hadhihi al-halaqat wa ha'ula'i al-masyayikh sayati yawmun nandamu ala an farratna fi huduri durusihim. Halaqah-halaqah yang dibuat di mana-mana tempat. Dan para ulama yang wujud di tempat-tempat yang tersebut. Percayalah, suatu hari nanti akan datang waktunya yang kita akan menyesal kerana kita tak sempat menghadiri majlis mereka. Kita tak sempat belajar dengan para ulama tersebut. Kerana betapa kita mengabaikan ulama-ulama ketika mereka masih ada. Dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Ar-Rihlah, ni yang saya kata tadi, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Zakara man rahala ila syaikhin yabtaghi ulu isnadihi famata qabla zafar talib minhu bi bulughi muradi. Ada seorang pencari hadis, dia pergi kembara mencari seorang guru. Yang mana syekh tu, dia tahu syekh tu ada sanad yang sangat tinggi, sanad hadis yang sangat tinggi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syekh tu meninggal dunia sebelum penuntut ilmu ni sempat sampai kepada dia dalam tempoh yang dia inginkan. Mungkin dia kata, dalam kembara dia sebulan dia nak jumpa dengan syekh tu, tapi dalam tempoh kurang sebulan syekh tu dah meninggal dunia. Akhirnya kita rasa rugi dan kita rasa menyesal. Jadi sementara banyak halaqah-halaqah ilmu di kawasan-kawasan kita yang disediakan, macam contoh oleh pihak Yayasan Ta'lim kita ini, banyak menyediakan majlis-majlis ilmu. Dan ramai asatizah kita, para ulama, yang mana kita katakan hadirlah menuntut ilmu dengan mereka, dengarlah, carilah masa untuk kita peruntukkan belajar dengan mereka, kerana kalau tidak, pasti kita akan rasa ghalat. Kalau tidak rasa menyesal pun, kita akan rasa ghalat. Allah, ustaz tu dah tak ada. Dulu masa dia ada, kita jarang dah hadir ke majlis ilmu dia. Tapi sekarang bila dia dah tak ada, barulah kita rasa kehilangan, hadirin dan hadirat. Jadi insyaAllah saya akan sambung lagi pada kelas kita yang akan datang. Hadirin dan hadirat, saya minta izin, saya minta maaf kerana walaupun saya masuk sedikit lewat, tetapi majlis kita telah berlangsung selama lebih 1 jam, hadirin dan hadirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.